حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام وأصحاب الإزام وخصوصيا إلى قبور المسلمين والمسلمات وخصوصيا إلى مصنف وخصوصيا Tuan Guru Tuan Haji Ali Syailalamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma iftah 'alaina hikmatika wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya muallim Ibrahim al-hikmata 'allimni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan pada kitab Al-Hikam karangan Syekh Abdul Aziz Al-Iskandari pada tajuk tanda terbukanya pintu kerahmahan Allah Ta'ala kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah apabila sudah jin Allah dan sudah dekat dengannya, maka tidak akan mungkin lagi datang pengaruh-pengaruh dunia yang tidak kekal itu. Orang-orang tersebut dalam segala tindak tanduknya dan gerak-gerinya, baik lahir ataupun batin, memandang bahawa segala kejadian-kejadian dalam alam dunia ini adalah dengan kurniaan Allah Ta'ala, dengan ciptaannya. Mereka tidak lagi dipengaruhi oleh perasaan-perasaan yang menimbulkan sesuatu dakwaan bahawa segala-galanya itu mesti dengan daya manusia, tetapi sebaliknya adalah dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dia kata dekat sini, kalau kita ni dah rapat, dah jinak dengan Allah, tidak ada satu unsur pun yang boleh melebihi atau boleh menandingi akan keadaan itu. Ya, bila kita dah dekat dengan Allah Ta'ala, tak ada satu hukum pun atas dunia ni, tidak ada satu benda pun yang boleh mempengaruhi kita, melainkan suatu keadaan yang bersangkutan dengan hukum-hukum Allah Ta'ala saja yang akan kita jalankan. Tidak ada pendakwaan berlaku terhadap apa sahaja Allah Ta'ala berikan kepada kita. Melihat kita sesuatu kejadian itu adalah kurniaan Allah Ta'ala semata-mata. Allah bagi. Tapi kadang-kadang kita ni mulut dia macam tu, hati tak ada. Sebab apa jadi macam ni? Kelemahan daripada ilmu, kelemahan daripada memahami akan ilmu yang ada. Salah satu lagi daripada perkara yang boleh menyebabkan kita kucak-kacir dalam mengatur hukum ni, bila kita suka membanding-bandingkan apa yang ada pada diri kita dengan orang lain. Ini bahaya. Ilmu yang ada kat kau tu untuk kau, bukan untuk orang. Kalau untuk orang, kalau ilmu yang ada kat kau tu bagi kat orang lain jadi Walaupun kita mengaji dalam satu kuliah, mendengar suatu penerangan daripada orang yang sama, tapi masing-masingnya joki, tak sama dah. Ya, bila kita membandingkan apa yang ada pada kita dengan yang ada pada orang, akan mendatangkan suatu sifat sombong.
Banyak jadi ni. Tengok orang tu, oh, sorban dia besar, jubah dia cantik, semayang dia cantik. Dia pun mula dah nak pakai. Sifat menandingi ini ada bondo yang positif, ada bondo yang negatif, tapi kebanyakan negatif. Kau nak bersaing dengan orang yang hak dia lah, hak kau lah. Ada orang pakai sorban ni lawa ke mana? Ada orang ni pakai sorban tak senerih ke mana? Dia ikat sorban ni la ilaha illallah. Atas kepala dia kan nampak, orang lain nampak. Tak senerih ke mana? Tak ada. Belajarlah elok-elok ni. Kan? Jangan kita membanding-bandingkan. Satu. Nombor dua, jangan kita lagukan ilmu orang dengan ilmu ni. Orang ni cina ilmu, orang ni cina ilmu. Dia ni tak apa. Dia masalah. Jadi orang yang banyak nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dia fikir apa yang ada pada dia. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni dah cukup bosan. Tinggal lagi kita ni rasa tak cukup. Kan cerita-cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Ada yang datang jumpa Rasulullah boleh tak dan puasa yang masuk syurga? Boleh tak? Dan sembahyang tak buat benda lain, boleh masuk syurga? Boleh tak? Ini cerita dia nak menyatakan apa yang ada kat kita tu cungkir habis-habis. Di dalam permasalahan ilmu ni, yang tersirat tu kita dapat, yang tersurat kita tak dapat. Yang tersurat kita dapat, yang tersirat kita tak dapat. Faham tak apa yang tersurat dan yang tersirat ni? Yang tersurat yang nampak. Yang tersirat hasil daripada dia. Hasil daripada nampak. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Itu yang tersurat, nampak. Yang tersirat, segala puji. Mana puji Mana puji Maka kita cari. Maka mencari ini yang kata tersirat ni. Bukan kita lulu macam tu je lah. Ya Rabbil. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maka puji yang kau nak buat ni ke Allah ke ke Tuhan? Datanglah bondo yang lebih bermanfaat datang. Bondo ini yang buatkan kita galit ni. Kita gelelan. Sina. Kita dah tak apik orang lain dah. Bondo lain kita tak apik kita ni. Bondo yang ada kat kita ni. Tak payah kita pergi lain jauh lah tuan. Semayang cukup lah. Semayang tu cukup lah. Satu bondo yang unik. Yang tak pernah orang fikir. Kita fikir. Contoh macam mana? Sifat 20. Nak kena Allah Ta'ala ni, kita kena dia dari segi sifat af'al dan asma'. Daripada zat tak boleh. Macam mana pun daripada zat dalam kepala ni dilarang sama sekali untuk kita fikir kenapa. Sedangkan dalam sifat 20, ayat yang pertama ini ataupun sifat yang pertama adalah wujud, ada. Mana dah? Mana? Allah itu wujud. Wujud tu artinya ada. Mana? Lawannya Adam, artinya tiada. Siapa? Kita. Kita ada ke tak ada? Mel, kita ni ada ke tak ada, Mel? Habis yang tertonggok ni siapa? Yang tertonggok depan saya ni nak kata wujud ke nak kata Adam? Adam. Biar nampak ni. Maka apa rahsia Allah Ta'ala hilangkan diri dia? Apa masalah? Ya Allah kata jalilah diri kau.
Lagi taat, lagi kuat, lagi handal kita beribadah. Sebab kita nampak. Tapi kenapa Allah Ta'ala khabar aku ada? Tapi dia kata apa? Tafakkaru fi haqqillah wa la tufakkiru fillah. Jangan kau cari aku. Kau tak jumpa. Tak jumpa dah. Apa pasal? Kau kata kau ada, lepas tu kau nyuruk pula. Lepas tu datanglah Allah Ta'ala cakap dalam Quran. Dia kata apa? Aku berada di dalam nyata. Apa payah kau nak cari? Kata. Jadi bila kita fikirkan dengan otak kita yang bangang ni, aku berada di tempat yang nyata, kita lah. Adakah kita ni Tuhan? Adakah kita ni Allah Ta'ala? Sebab yang nyata daripada sifat 20 kita. Wujud kita ada, dia. Jadi keliru kita. Rupa-rupa dia sayang kita. Dia tak nampakkan diri dia itu sebab dia sayang kita. Apa masalah sayang tak? Rupa-rupa di yaumil kiamah besok, nikmat yang paling besar sekali adalah melihat zat Allah. Kalau atas dunia ni dia bagi, dah tak ada nikmat dah. Bila itu dah tahu, orang dulu-dululah dia rabutkan benda tu lah. Tu pasal bila dia naik usul dia naik pada tauhid atau kreatif lagi, dia tak ada bicara bab dosa pahala dah. Dia tak ada bicara bab syurga neraka. Dia bicara bab rahmat Allah. Sebab dia nak tengok zat Allah Ta'ala. Dia nak nikmat itu. Dia nak nikmat itu. Tapi kita tak. Sibuk dengan syurga, neraka, sibuk dengan dosa pahala, sebab itu adalah hasil dari perbuatan. Kita menuntut hasil daripada perbuatan, sedangkan itu adalah hak Allah Ta'ala semata-mata. Kau sembahyangnya dapat pahala 20. 20 tu hak Allah, bukan hak kau. Kau tak boleh tuntut. Minta pun tak boleh. Suka hati dia lah nak bagi. Yang kita punya kerja apa? Buat sebaik mungkin. Maka yang sebaik mungkin ni yang kita tak dapat capai ni. Bila sebaik mungkin tak dapat capai, Allah Ta'ala sayang kita lagi, disuruh kita buat lagi. Disuruh kita buat. Sembahyang sehari 5 waktu. Apa masalah sehari buat 5 waktu, dah tu selesai semua tak payah? Sebab kita tak menepati akan kehendak Allah Ta'ala. Buat lagi. Sedekah. Sampai dapat keikhlasan kita bersedekah. Baru Allah Ta'ala terima kita punya ibadah. Sama semua. Jadi dalam perjalanan kita nak buat ni, kita ada try and error. Salah, confirm salah. Sebab nak cari yang betul tu. Ini dikatakan sifat hamba. Salah tetap salah. Bila kita dah salah, bertaubatlah. Ya. Ada orang tak terima kesalahan diri dia. Seorang imam ditegur, tak terima dah. Sebab apa? Aku imam, kau makmum. Habislah. Sifat hamba tak ada. Tu Allah Ta'ala ni sebenarnya sayang kita. Banyak benda yang dia buat itu adalah manfaatnya kepada kita. Tak ada kat dia dah. Sampaikan keadaan diri dia tu pun, dia beri manfaat kat kita. Itu orang dulu-dulu ni, dia kalau berzikir ke, berselawat ke, menangis-nangis tuan. Sebab dia nakkan ni lah. Kita menitik air mata kita sebab dah ngantuk. Menguap kan menitik air mata. Orang dulu tak ada. Dia takut. Tengoklah cerita Imam Ghazali, Imam Syafi'i, 4 imam tu. Tengok cerita dia macam mana. Sehingga dia menyatakan amal ibadah ada 1 sen pun tak ada guna dah untuk melihat rahmat Allah Ta'ala, melainkan dengan izin Allah Ta'ala, dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni tuan-tuan tahu, nak menyelamatkan kita dari yaumil kiamah besok yang paling mudah syafaat Rasulullah, tahu kan? Kenapa tak kerja?
Sehingga kan Rasulullah SAW ni ragam ni dengan penampilan Allah Ta'ala tu macam lebih kurang ya. Berapa banyak hadis-hadis yang tersangkut, yang tidak ada penghujung hadis ni. Kenapa? Dia suruh fikir. Hendaklah kau makan bila benar-benar lapar tu. Macam mana benar-benar lapar tu? Seorang tak boleh cakap tu. Bergulung-gulung pun makan. Berhenti dah kau bila sebelum kenyang. Dah macam mana sebelum kenyang ni? Maka cerita sunnah ni dia bagi tahu tu bukan suruh jadi Nabi. Kita mencontohi itu bukan untuk jadi dia. Kita mencontohi untuk jadi umat dia. Jadi sunnah ini didatangkan bukan sekadar kita nak tiru, supaya datang rasa kasih kita kepada Nabi. Datang menyelamatkan kita. Nabi makan pakai 3 jari. Ada Muhammad ni pun pakailah 3 jari. Dia makan tak lebih pada orang ni pun makan tak lebih. Rasulullah kek batu kat perut, dia pun kek batu kat perut. Rasulullah makan sehari sekali, dia makan sehari 10 kali. Taklah kono dah. Tak boleh, kau takkan boleh jadi Nabi, takkan boleh. Ini penyataan Allah Ta'ala kepada akhir Nabi adalah Muhammad. Bukan sekadar title dia, tetapi sifat dia pun takkan ada orang boleh tiru. Tak ada. Maka daripada sunnah dia tu mendatangkan rasa kasih kita kepada dia. Mana? Dia terbalik sikit. Kita mengambil hasil daripada hadis. Hasil daripada hadis. Macam mana dah? Kau makan, ambil contoh makan tadi. Maka cerita daripada makan ni kita kaji rupa-rupa nak menyelamatkan kita daripada penyakit. Jangan makan terlampau banyak, kan? Jangan gelojoh dalam makan tu pasal suap dia berapa kali? 30 kali. Ngap bau tolan. Jangan minum air dulu. Supaya dia jaga kesihatan. Maka kau makanlah, kau duduk macam mana pun, kau makan macam mana pun, tapi makanan kau itu untuk menjaga kesihatan. Sunnah tu. Sunnah tu. Sayang makan Nabi tu. Solat, tentu juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat macam mana? Ada khabar lah, cenialah, duha lah, tahajud lah, nialah apa semua. Adalah Mamat ni nak ikut bona cara tak terdaya dah. Dia yang dia hin dekat situ semayang tu. Bukan jenis semayang itu. Semayang fardu yang 5 tu kau tak boleh cerita dah, itu memang wajib kau kena buat. Yang lain-lain tu tambahlah kata Nabi. Sehingga kan ada semayang yang Nabi tak buat, sahabat buat. Apa dia? Contoh, Bilal bin Rabah semayang wuduk. Lepas setiap ambil wuduk, dia semayang sunat wuduk. Nabi tak buat, dia buat. Ini semua nak hin bagi tahu kita supaya yang dalam bab semayang ya, semayang sunat itu kita wajibkan kepada diri kita. Mana satu kau pilih-pilihlah. Lambat-lambat semayang sunat, kau buatlah. Bila kita ni mengatur solat kita seperti mana yang dikhabar ni ustaz berbagai, dia tak salah, kita kena pilih. Tak terayu kita dah. Kadang-kadang jadi sombong, hipokrit dalam beribadah. Kita tengok kita datang surau macam mana semat Jamil dengan jubah kat rumah macam mana? Ada tak kita pakai jubah? Ada tak kita pakai baju Melayu macam mana semayang? Ada tak? Kalau tak ada, kita hipokrit. Itu pasal apa,
dalam peringkat ilmu ni, lagi tinggi ilmu hakikat kau, lagi cantik syariat kau. Lagi tinggi kekuatan pemikiran kau dalam hakikat, syariat kau lagi cantik. Dia bukan syariat ni hilang, tak ada dah, tak mahu dah, bohong. Habis cenung ustaz, orang yang nampak apa tu, itu lain. Itu dalam pengamalan, dalam mencari ketuhanan, itu lain. Banyak lagi aspek-aspek yang perlu kita bicara. Jadi cerita dia yang tersirat banyak kita tak cungkir, yang kita nampak yang tersurat. Anugerah yang Allah Ta'ala bagi ke kita, tengok macam mana sekarang. Hari ni. Tapi kita lupa. Allah Ta'ala bentangkan dua jalan kat kita. Satu rahmat yang dibalut dengan balo, satu balo yang dibalut dengan rahmat. Kita pukul rata semua. Oh, ni nikmat. Zaman saya dia bagi kereta besar, rumah besar, orang rumah ada, anak menantu cantik. Adakah itu rahmat atau bala? Pernah terfikir tak? Kadang-kadang rahmat, tapi kita tengok betul-betul adakah ia dibaluti dengan bala ataupun bala yang dibaluti dengan rahmat. Yang dinamakan istidraj. Makin sonang kita, makin jauh kita pada agama. Itu dia punya apa? Dia punya guideline. Kau nak tengok kau ni istidraj atau tak, selagi kau dapat benda yang cantik tapi menjauhkan kau daripada agama, habislah. Itu istidraj lah. Kadang-kadang kocik je perkara bang. Kocik je. Kek surau ada kuliah. Dekat Balai Raya ada majlis politik. Hadir Menteri Besar. Menteri Besar tu saudara kita. Mana kita pergi? Mana kita pergi? Kita tak daripada perbuatan kita. Tak ada. Tak ada, kita takkan fikir dah. Habis. Penilaian Allah Ta'ala sikit dia. Itu istidraj tu. Ya. Bahaya ya, banyak benda yang kita kena fikirkan. Nyata dalam agama mengatakan penghalang bagi seorang lelaki untuk mengejar ilmu dia adalah anak dan isteri dia. Itu nombor satu dalam mengejar ilmu. Dah bagi lelaki, penghalang dia adalah isteri dan anak. Jaga-jagalah. Jaga-jagalah. Dia dah nyatakan dah. Ya. Bukan tak pernah jadi bang kan. Nak pergi agama kan, bini kata gini lah, pergi pasar malam lah, macam-macam. Anak kau hantar tuition lah, itulah inilah. Sibuk banyak kuliah. Berhenti kuliah sebab apa? Sebab anak mengajar, anak nak hantar anak kuliah lah, anak nak hantar apa. Tak lama dah tengok apa jadi. Pada ilmu tu hilang ilmu tu. Ya. Jadi orang-orang yang sudah jinak hatinya kepada Allah, mereka gembira disebabkan keikhlasan dalam beramal kepada Allah. Sudah mulai mereka rasakan dalam jiwa dan perasaan hati, dan telah mempengaruhi pula anggota tubuh. Tengok tu. Kita ni kalau kita baca mana-mana kitab, dia kata hati. Kenapa hati? Sebab hati ni tempat tilik Allah Ta'ala. Ya. Hati ni tempat tilik Allah Ta'ala. Dan kita kena faham pula hati ni mana. Apa yang dia kata hati ni? Qalbu. Apa dia? Hati ni dalam ni. Tak ada guna dah. Buat masak kecap sedap. Mana ada hati? Tengok dua ayat dia khabar tu. Perasaan hati dan telah mempengaruhi pula anggota tubuh. Yaknilah yang menyatakan, yang dikatakan hati itu daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Perlakuan dia itu dilihat oleh Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala bukan dia tengok ke hati ni ada. Hati lah, tapi bukan makna hati ni ada. Kan dia khabar dalam hati kita ada seketul daging. Sekira baik dagingnya, seluruh tubuhnya baik. Dia menggambarkan seluruh keadaan tubuh. Hati ni. Tu pasal kita ni orang putih, dia kaji, dia tengok body language, dia kata. Hati. Dia tengok orang tu berjalan macam mana, cakap macam mana, dia tahu orang ni sombong. Tak boleh nyuruk dah tuan. Orang kalau ada ilmu ni, kita tak boleh nyuruk. Dia tengok cara kita senyum, dia tahu ni orang sombong. Dia tahu. Dia tengok cina ni orang tawaduk. Dia tengok cina ni orang alim, dia tahu. Ya? Tak payah kita juruk dah. Jadi bila kita dah tahu hati itu merangkumi seluruh anggota, kena jagalah. Sebab apa seluruh anggota? Sebab seluruh anggota adalah sifat pinjaman daripada Allah. Memandang Allah, mendengar sifat Allah, berkata sifat Allah, mengangkat sifat Allah, kudrah sifat Allah, kehendak sifat Allah. Jaga dah ini dikhabarkan hati. Allah punya, jagalah elok-elok. Janganlah kau pandang benda yang bukan hak kau. Jangan kau dengar benda-benda yang dusta. Jangan bercakap benda-benda yang lara. Barulah terpelihara jiwa kita. Barulah terpelihara hati kita. Bila benda ni dah bersatu, dah dijaga, apa jadi ke depan kita? Malaikat kata, ya hayyuhan nafsul mutma'innah. Apa ada dalam Quran tu? Ada dalam Quran. Berdiri malaikat kiri kanan menyambut orang-orang yang memelihara nafsu dia kepada jalan yang betul. Tapi mana mungkin kita nak jaga nafsu kita kalau kita tak kena nafsu kita tak kena dia. Mana mungkin? Allah Ta'ala khabar besok di yaumil qiyamah adalah tangan dan kaki kamu. Kenapa pula tangan dan kaki kita yang bercakap? Apa masalah Maka disuruhkan ilmu ini pada sembahyang kita. Kayak mana? Ketika kita rokok. Inilah sifat kita mencuri dalam sembahyang dah. Rokok. Taklah sempurnakan sembahyang kau dah dalam rokok tu sempurna. Dikhabar dalam kitab rokok ni macam mana borek badan kita, kat mana tapak tangan kita, kat mana keadaan badan kita macam mana, berapa degrees, semua kena ikut. Lalu Allah Ta'ala bangun, bila kita bangun tu dia kata Sami Allahu liman hamidah, kalimah yang berbeza di antara semua perbuatan dalam sembahyang. Apa dia kata? Sami Allah, aku mendengar siapa yang memuji aku. Sedangkan perbuatan rukuk itu mesti dia kata melihat. Kenapa dia mendengar? Mana dia perbuatan rukuk kita yang sedang berkata-kata dengan Allah Ta'ala? Sebab mendengar mesti dengan berkata-kata. Mana? Kembali kepada hati balik. Sebab tilik Allah Ta'ala ke hati. Dia dengar hati siapa. Sampai hati kita berkata pun dia kata, punyalah cermat dalam bab rokok. Dia nak tengok siapa yang bermain. Sami Allah, aku mendengar. Allah Ta'ala kata, tak payah aku tengok dah, aku dengar, aku tahu. Dengar tu mana? Kita dah faham hati ni seluruh anggota. Maka perbuatan anggota kita itu pun berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Ini dikatakan Isra' dan Mi'raj. Jaga elok-elok. Jangan main-main sembahyang ni. Banyak benda-benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala kan, dalam perbuatan harian kita. Yang kita tak nak cungki. Kalau kita cungkilah, kita jumpalah semua tu. Allah, hebat tuan. Ya, Allah Ta'ala nak buka hijab kita ni. Kalau dibuka hijab kita ni, Allah,
Tok Kenali tu dibuka hijab sampai tak nak pijak tanah lah. Tok Kenali tu Allah Ta'ala buka hijab tanah tak nak pijak letak kaki ke tanah tu, dia dengar tanah menjerit. Aduh, sakit. Tak nak ada pijak menunjit pijak tanah. Sebab dia menyakitikan tanah itu. Itu orang alim lah, kita ni tak ada. Ya, hati jahat, apa segala sakwa sangko kita tinggi. Nak buat macam mana kan? Kalau kita ni dah ditentukan ahli neraka, macam tu dah jadi ragam Taubat je lah, taubat, hari-hari taubat dia. Yang ketiga sebagai contoh keliaran hati dan dunia, di mana berarti telah terbuka pintu rahmah kepada Allah. Dapat kita lihat pada suatu kejadian zaman dahulu seperti yang telah disebutkan oleh para ulama. Kejadian itu ialah bahawa seorang lelaki telah membeli seorang budak. Waktu budak itu dibeli oleh lelaki tersebut, si hamba itu berkata, "Wahai tuan, saya menginginkan dari tuan 3 syarat sebelum tuan membeli saya." Budak tu cakap. Syarat pertama, apabila masuk waktu solat, maka janganlah tuan melarang saya bersembahyang. Syarat kedua, bahawa Tuhan mempekerjakan saya mempekerjakan saya hanya di waktu siang dan jangan di waktu malam. Dia minta suruh kerja waktu siang tu. Syarat ketiga, bahawa Tuhan jadikan sebuah kamar buat saya yang tidak boleh dimasuki oleh seorang pun selain hanya saya. Lelaki itu berkata, "Baiklah, bawa usahamu itu aku turutkan, dan cubalah lihat kamar itu semua, moga ada yang cocok permintaanmu." Si budak itu pun melihat semua kamar-kamar tersebut, sehingga ia mendapati kamar yang jelek, buruklah, tetapi menurut dia adalah baik. Meskipun kamar tersebut kamar yang tidak baik menurut pandangan orang lain, maka tuan itu bertanya kepadanya, "Kenapakah anda memilih kamar yang jelek ini?" Si budak menjawab, "Biarlah jelek, tetapi asal ia merupakan bangunan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala." Baik, ada beberapa pengajaran yang cuba dia nak bagi tahu kat sini, macam mana memesongkan tujuan asal dengan matlamat. Budak ni dia ada 3 syarat. Tu semua dah tahu dah tu. Bila syarat-syarat ni dah dinyatakan, tuan rumah kita ambil cerita pasal kamar. Banyaklah bilik, dia pilih bilik yang paling buruk. Tanya dia tuan ni, "Apa kau ambil bilik ni?" Dia cakap, "Biarlah benda ni buruk kat mata manusia, tapi indah di sisi Allah." Dia cuba nak bagi tahu kita, bilik tu yang memenuhi kriteria yang dia kendaki. Satu pintu mungkin, yang tak boleh masuk orang lain. Jadi kalau kita memilih, kita mesti memilih benda yang baik. Dia ni memilih benda yang matlamat asal dia. Apa orang cakap tadi tu? Matlamat tidak menghalalkan caruk. Apa macam tu? Macam tu lah. Yang ni yang banyak kita jadi ni. Kadang-kadang bunyi tu macam pelik. Macam contoh ada nak pergi kedai esel lah pagi ni dah, makan mihun. Nak pergi makan mihun, tu matlamat dia.
Sampai kau dah share, dia tengok banyak lah benda lain. Ada nak kasi lemak, dah tukar dah. Sebab apa? Sebab nak memenuhi kriteria nafsu kau. Walaupun nampak, takkan bab makan ni pun nak berkira ustaz. Tak. Itu bukan cerita. Cerita pasal bila kita nak ke mana-mana, jangan kita setkan benda yang, contoh bab tadi lah, makan. Ada nak pergi kedai, saya nak pergi minum sarapan, dah. Jangan tentukan yang ni. Itu pasal bila kita nak pergi satu topik, jangan kita menyinggah kat mana-mana. Melainkan untuk ibadah. Singgah sembahyang tak apa, lapis jalan tu. Tak kono, ya. Kalau mungkin cerita ni dalam Islam dia tak senerih lah. Adab tak ada. Ya. Bila benda ni terjadi, dia akan merosakkan perancangan kita. Kita tak dapat lah dia punya buah tu, kita dapat lah. Ya. Hasil kita tak dapat. Maka di kamar itulah si budak tersebut bertempat tinggal di malam hari dan melaksanakan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam tuannya mengadakan pesta yang dihadiri oleh banyak tamu daripada para undangan yang menghadiri pesta itu. Setelah lewat tengah malam, orang-orang yang menghadiri pesta itu bubar meninggalkan rumah itu. Si tuan rumah berjalan-jalan dalam rumahnya sebagai melepaskan keletihan setelah selesainya pesta di malam tersebut. Tiba-tiba penglihatannya tertumpu pada kamar di pembantu, dan dia melihat dalam kamar tersebut sebuah pesta di malam tersebut. Tiba-tiba penglihatan tertumpu kepada kamar sang pembantu, dan dia melihat dalam kamar tersebut sebuah lampu tergantung di atap, sedangkan cahaya sinar lampu itu menembusi ke langit kamar itu. Sedangkan si budak tengah melakukan sembahyang, sedang sujud bermunajat kepada Allah SWT, tetapi tuan rumah dapat menangkap apa-apa yang diucapkan si budak itu dalam sujudnya. Baik, dia melihat keanehan ataupun suatu kelebihan yang Allah Ta'ala bagikan kepada budak ni, hamba ni. Salah satu dia kata, cahaya menembusi daripada atap sampai ke langit. Dia cerita cahaya, suatu bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada budak ni, cahaya. Cahaya ini bila dalam cerita ni dia sebut cahaya tu cahaya mana? Cahaya inilah yang dikatakan nur Allah. Ya. Menceritakan keindahan. Cahaya ni cukup indah. Ya, cahaya ni cukup indah. Sehingga kan di depan mata kita pun kita tak boleh nak describe dia macam mana. Tengoklah lampu ni ada cahaya mana duduk ni? Duduk kat lampu ke? Duduk kat mana cahaya ni? Potik Swiss ada, tutup Swiss gelap, tak ada dah. Buka mata ada, tutup mata dah. Mana duduk cahaya ni? Begitulah Allah Ta'ala nak ngomban diri dia. Ya. Tak dapat dah kau mandang boleh. Macam angin lah. Kipis angin lah. Kau rasa angin lah. Nampak angin lah. Tapi mana dah? Mana dah? Tutup kipis kan tak ada angin lah. Rasa boleh. Megang tak boleh dah. Begitulah kita dengan Allah. Geram kita bila disebut nama Allah. Takut kita dengan bila disebut dengan Allah. Sebab apa kita takut? Sebab apa kita jadi macam tu? Sebab kita tahu dia ada tapi kita tak nampak dia. Tapi jangan kau samakan dengan tu.
Antu tak nampak ada, tapi antu ni takut dengan kau lagi. Sebab apa? Ni rahsia dia. Jin ataupun hantu ni dijadikan daripada nar, api. Api ini asalnya daripada nur, cahaya. Dia lahir daripada cahaya. Maka kekuatan cahaya ni melebihi daripada api. Kita ni dijadikan daripada unsur nur, Nur Muhammad namanya. Dan kita ni lebih panih daripada dia, api. Lebih panih. Contoh apa, seumpama macam mana iblis, jin ni api, dokek dengan lighter. Panih kan? Manusia ni panih kalau dia nak angin. Siapa boleh kawal? Siapa boleh kawal? Tapi iblis tu. Ini kekuatan yang ada pada kita. Maka naikkanlah nur dalam diri kita. Kuatkanlah cahaya itu. Mana? Zikirullah. Tuan Jaya tu ni. Kau percaya tak Jamil? Kalau tak percaya kau buat satu hari 1000 kali ya Jabar ya Qahar. 7 hari ya kau buat. Lepas tu kau cakap rumah-rumah mesti tunduk. Takut tengok muka itu. Garang. Kalau kau cakap dengan bini kau, bini tak tunduk, kau tunduk. Ya Jabar je Qahar dia kuat. Balik tu ya, terbalik tu ya. Ya. Zikirlah, zikir banyak-banyak, tak ada masalah. Selawat menyejukkan hati kita. Sebab selawat ni air. Air ni dia menyejukkan diri kita. Mana masalah? Air ini adalah perwatakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu saya sejuk, ya. Tu ceritalah, percaya tak percaya entahlah kan. Tu cerita kan. Baik. Si budak itu bermunajat kepada Allah dengan berkata-kata, "Ya Allah, Engkau telah perintahkan aku berkhidmat melaksanakan tugas-tugasku terhadap majikanku di waktu siang hari. Andai kata jikalau bukan tugas yang demikian, maka aku tidak akan bekerja selain semata-mata berkhidmat kepadamu ya Allah. Pada malamku, pada siang hariku, oleh sebab itu Engkau ampunkanlah akan dosa-dosa aku ni wahai Tuhanku." Majikannya asyik sekali melihat kejadian yang demikian itu, sehingga subuh hari. Kemudian hilanglah cahaya lampu dari penglihatannya dan bertaut kembali loteng dan atap kamar si budak tersebut. Si majikan lalu masuk ke kamarnya dan menceritakan kepada isterinya apa yang telah terjadi. Kerana itu pada malam keduanya setelah di pertengahan malam, majikan dan isterinya sama-sama mengintip kamar budak itu. Skodeng ni, dia skodeng. Pada saat itu, mereka berdua melihat kejadian seperti apa yang telah terjadi pada malam pertamanya. Mereka mengintip lewat lubang-lubang dinding kamar tersebut sampai ke subuh hari. Kemudian pada hari siangnya, majikannya dan isterinya memanggil budak itu dan menyampaikan kepadanya bahawa anda mulai daripada hari ini menjadi manusia merdeka kerana Allah Ta'ala, sehingga anda akan benar-benar mengarahkan ibadah anda kepada Allah, di mana anda telah meminta keampunannya disebabkan anda tidak dapat menjalankan perkhidmatan suci kepadanya dengan lebih sempurna. Cerita dia di sini ni bukan cerita ibadah budak ni dah. Dia cerita bagaimana budak ni mengeluh sebab tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak buat kerja 100%. Maka dia minta ampun ke Allah Ta'ala. Jadi dia nak bagi tahu kat kita kekuatan kita untuk melakukan
perkara itu adalah titik mula. Dia ada natijah daripada perbuatan dia itu. Dia nak beribadah kepada Allah supaya apa? Supaya dia nak jadi hamba. Tapi ada halangan. Halangan dia apa? Kerja. Adakah satu halangannya besar? Tak. Kerja ni adalah bentuk hukum dunia. Kau duduk dunia kau kena kerja. Hukum dia. Kalau kau tak kerja, macam mana nak cari joki tak? Baru dapat jalan macam tu. Macam mana nak cari joki? Macam mana nak bagi anak bini makan? Kena lah kerja. Boleh. Tapi boleh tak kau tak bekerja? Boleh. Macam mana? Minta dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala izinkan, tak payah tau. Cuba tengok kita orang menego kan. Kau kena menego nak dapat duit kan. Sampai satu tahap kau betul-betul dia minta dengan Allah Ta'ala, dia tak payah kerja ke dah, je okey. Duit masuk ya. Nampak tak? Allah Ta'ala dah bagi contoh dah. Tapi kita ni manusia sentiasa dogi, tak nak ikut dah. Ya. Macam kita lah siang-siang besok kita kerja, pagi kita pergi kerja. Orang tanya pula kau kerja lah. Saya joki. Kalau tak lah kau joki aku dah tentu kan. Apa kan usaha hati nah? Kita nak jawab macam mana? Allah Ta'ala dah tentu dah. Kalau ini hari gaji kau RM50 dapat, RM50 tu dapat banyak. Dan kita nak jawab macam mana? Datang masalah jenis ni tauhid ni. Ya, tengok akidah kita macam mana, pegangan kita. Kau nak bosan siapa dulu? Nak bosan dunia kau nak bosan akhirat kau tu? Dalam kuliah selalu dalam kuliah-kuliah macam ni jawapan dia mesti kepada Allah Ta'ala ya, tapi berak anda tu. Licik je. Kan? Kau tak kerja ni kerja tu. Malas kerja tu. Marah dia tokek orang tu. Hantar dia lah. Itu lain cerita. Ada tu kelang kabut nak pergi kau takut kau buang marah tu. Yang Allah Ta'ala marah tak nampak. Maka kerja kita buat tu atas tuntutan dunia, hukum dunia. Tapi jangan dek kerana hukum dunia itu menyebabkan ibadah kau terganggu. Apa alasanlah sekali kau bagi pun, balik kepada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik kepada cerita sahabat-sahabat, balik cerita pada ulama-ulama. Berapa ramai di antara kita ni yang tinggal semayang ni togah dek kerja. Togah dek kerja tak semayang ada. Kesibukan daripada bekerja tak semayang. Perjalanan pergi balik kerja tu tak semayang ada. Naik bas ekspres, tengah bas ekspres azan sampai ke Seremban isyak, tak sembahyang maghrib. Kalah Allah dengan kerja kau. Zalim tak zalim? Kita boleh qada ustaz. Kita boleh qada. Jalan pintih. Selamat tak? Selamat. Boleh, tapi kan zalim tu. Saya nak tanya satu lah jam. Bila sabut bondo ni teringat saya. Bondo yang tak sengaja ni salah. Tak kan? Bila kita puasa, kita terminum air, Allah dah puasa lah. Batal tak puasa itu? Tak. Kau tertidur sebelum zuhur, kau bangun selepas asar, kau tak semayang zuhur, tak sengaja, salah tak? Salah? Macam mana? Tak salah. Kalau tak salah pula nak qada lah. Boleh tak? Boleh tak? Yang ni tak sengaja tak apa, yang ni tak sengaja tak apa, yang ni tak sengaja. Yang ni tak sengaja tak boleh kata. Apa hal? Apa hal?
Kita ni pula jadi totok ikut. Tak pernah nak fikir kenapa. Dapat ke kita syurga Allah Ta'ala macam tu? Mesti ada sebab Allah Ta'ala borikkan benda ni. Rupa balik cerita asal ni sayang kat kita. Senangnya cerita Ismail. Kenapa kita kenal Nabi qada? Tu je. Bukan sebab lain. Nabi pernah pergi perang, bangun waktu lepas subuh. Dia tahu pergi tayamum, dia tulis sembahyang. Tak cakap pun qada, ulama yang cakap qada. Maka kita buat kerana Nabi buat, tu cukup. Jangan kau buat kerana tertinggal, jangan kau buat kerana tu, jangan, tak pakai. Buat kerana Rasulullah buat. Benda ni kita tegaskan supaya meyakinkan kita lagi. I'tiqad kita supaya lebih kuat lagi, ya. Dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyelamat kita. Penyelamat kita. Baik. Di samping itu, kedua suami isteri tadi menceritakan kepada budaknya akan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala terhadap budak itu, sebagaimana yang telah kita lihat sendiri. Tetapi bagi sang budak, demi mendengar akan demikian itu, ia kaget dan terkejut, seraya mengangkat kedua tangannya ke arah langit dan berkata, Ya Allah, aku telah bermohon kepadamu agar engkau tidak memperlihatkan kepada selainmu. Maka apabila engkau telah membuka dan memperlihatkan rahsiaku, matikanlah aku, ya Allah. Demi setelah kata-katanya itu, kerana dia selesai, dia berrebah dan mati. Seketika itu juga orang yang sayang pada ilmu, orang yang sayang pada ibadah dia, ya, orang yang sayang pada ibadah dia, berjanji dengan Allah Ta'ala. Dan suatu hari dia melihat janjinya itu dimungkari. Bukan Allah Ta'ala mungkir kan, dia mungkir. Dia tak jaga diri dia. Maka dia menghukum diri dia dengan mati. Boleh men? Salah kita minta, ya Allah kau matilah dan. Anda orang ni tu, kan? Tapi ni dia kekuatan orang yang beribadah. Tu pasal orang kafir ni, dia dah kaji dah orang Islam ni. Orang Islam ni ada satu penyakit. Penyakit yang tak dapat dilawan oleh orang kafir. Tu pasal orang kafir ni nak lawan kita, dia tak boleh lawan kekuatan. Dia kena lawan dengan unsur-unsur lain. Dihantar dalam bentuk IT, dihantar dalam bentuk televisyen, hiburan-hiburan. Kalau perang tak boleh. Sebab apa? Sebab orang yang memegang agama Islam ni, dia ada satu penyakit. Apa penyakit Kalau pergi perang nak mati. Perang nak mati, bukan perang nak hidup. Takut orang kafir. Ya, banyak cerita-cerita yang terbaru ni. Kawan saya, mana tu yang dekat apa tu nama tempat yang perang, Kazakhstan, Kyrgyzstan, apa sekarang ni? Ada dua negara tu. Yahudi dengan dengan orang Islam kan. Ada yang terbaru cerita kat sempadan tu, dibunuh yang budak 3 orang. Datang seorang tu, orang Islam tu, seorang. Dia tengok tu seorang pakai parang. Ditobeh dekat 40 orang. Dia lugu, dia masuk. Dan akan masuk selagi dan tak mati, dia masuk tu. Selagi dan tak mati. Tembak pun dah tembak, tapi tak tahulah macam mana, tak loot apa semua. Ya, takut dah. Takut orang kafir. Matilah sampai jalan, tapi dia dapat 40 orang. Sebab dia tembak budak 3 orang.
Tak kecil. Ya. Ini orang Islam. Cerita apa ni dekat Rusia tu apa nama? Chechen. Itu banyak saya tengok tu Chechen. Ya, realnya video dululah, sekarang tak simpan dah. 3 orang atas bukit Mel. Bawa tu dah Chechen nak apa dah. Dah tak ada cakap apa dah. Beratus. Matilah kita ni, matilah kita. Betul dia cerita. Apa nak buat ni? Jomlah kita selawat. Itulah yang boleh kata. Duduk dah bertiga selawat. Dalam lalai-lalai tu kamera ambil ni. Tak ada bunyi senapang ke. Keluar tengok semua mempui. Mana tu? Ayah kehebatan yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Ramai daripada kita tak sadar kita ni memang belum ada kita. Yang sakit-sakit belum tuan ya. Kita baru dihantar COVID-19 dah takut dengan COVID. Takut. Siapa jadiin COVID tu? Siapa yang mengidapkan COVID tu? Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala tak takut dengan COVID ke takut? Betul ke? Maksud orang yang pakai ni tu bukanlah dia tu takut dengan COVID, bukan. Kita pakai mask ni ada satu sebab, takut apa yang ada kat kita berjangkit kat orang. Bukan orang tu berjangkit kita dah. Kita punya nyakit ni takut berjangkit orang. Kau berani tak pakai kau, Mel? Topeng ni. Berani tak? Tak nak pakai. Kalau kau sampai tahap gaban kau berani tak pakai ni, boleh pakai. Jam-jam tu kena 2,000 orang. Ada dah. Kita pakai ni hukum dunia. Dia suruh pakailah. Tapi jangan kau pakai ni togah kau takut. Pakai tu kerana hukum dunia. Dia tak bagi pakai dah lah. Ini kau cerita, oi kat Kedah sekarang dah 800 dah mampu ini tu. Tak. Allah uji iman kita. Jangan kita berkuat benar kat situ lah. Tu kadang-kadang saya marah kan. Ada tempat-tempat kuliah saya tu di Seremban saya marah. Semayang 1 meter okey, tak ada masalah. Tak bagi orang masuk. Bangladesh, India, Pakistan tak boleh. Ingat apa kau punya surau ni? Dia tu apa beza dengan kau? Cuma bangsa je orang Bangladesh. Kan semayang sama je kau. Bagilah dia masuk semayang. Masjid TTJ tu, kenapa tak bagi kau masing masuk? Zalim lah. Dia semayang pun salah lah semayang. Yang ada satu tempat tu pula, semayang boleh, makan tak boleh. Cil aku ambil. Semayang bagi makan apalah bosan aku tu. Ada. Allah khabar setiap jiwa orang yang hidup dan mati itu di tangan aku tu. Itu itulah bila dia boleh sentap kita punya jiwa bila-bila masuk dia boleh. Bila-bila masuk dia boleh. Ayah saya sekarang kat hospital. Ni satu orang minta tolong doa lah ya. Minta tolong doa ayah saya. Dia penumpek serangkai. Buah pinggang, jantung, kencing manis dah tinggi. Doktor cakap keadaan dia tu dah tak boleh diselamatkan. Kalau macam ni keadaan dia kata dah meninggal. Tapi dia sihat ke? Orang sebelah lah meninggal. Dia boleh bercakap, boleh apa semua boleh, cuma selera makan dah tak ada. Ini kebesaran Allah. Apa nak herankan? Apa nak herankan? Tak ada nak heran lah. Minta Tuhan ya tolong doakan ayah saya supaya cepatlah. Kalau ada rezeki dia, umur dia panjang, sihatkan. Tapi kalau keadaan ni menyusahkan dia, biarlah dia ambil ya. Ambil macam mana? Dah pun ya. Kita habis sikit lagi. Demikianlah contoh hamba Allah Ta'ala yang soleh,
di mana hatinya telah merasa jauh dengan makhluk, tetapi telah begitu dekat kepada Allah sehingga hatinya telah jinak kepadanya, gemar dan cinta kepadanya. Dan beginilah yang dikehendaki dan menjadi cita-cita bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Kehebatannya bila dia dah bersama dengan Allah Taala, maka segala makhluk di atas muka bumi ini tidak ada tandingannya. Ya, tidak ada tandingannya. Semua nampak hebat. Seperti Rabiatul Adawiyah, kasih dia kepada Allah Ta'ala ini sehingga kan ada wali meminang dia pun dia tak nak dah. Dia tak nak dah. Adakah kau ni lebih mengasihi Allah Ta'ala daripada diriku? Itu je soalan ni. Kau nak kahwin dengan Dan, Rabiatul dah lawa. Kau nak kahwin Dan sebab kau kasih ke aku ke, atau kasih kau tu lebih ke aku daripada Allah Ta'ala ke, macam mana tu? Tak pek jawab dia wali tu. Kalau tak pek tak payahlah tu. Ya? Ni dia. Orang yang kasih dengan Allah Ta'ala, dunia ni umpama bangkai. Adunya macam mana hadis dunia ini seumpama bangkai tu. Dunia ni macam mana hadis dia kata, jangan jadi anjing dah. Nabi cakap jangan jadi anjing. Ya. Anjing ni yang suka dunia. Yang tak suka dunia ni orang beriman. Anjing suka dunia. Kalau kita tamak dalam dunia ni, anjing lah kita tu. Jangan kita seorang silu nak hidup kita ni. Ya. Hina diri kita ni, mengaku salah dengan Allah Ta'ala ni, palih gerama Allah Ta'ala. Ya Allah, dan ni banyak dosa, ya Allah ampunkanlah. Wa mana Allah Ta'ala tu? Ya Allah, dan ni bodoh, tunjukkanlah aku, ya Allah. Ya Allah Ta'ala tu dah. Susah pun nak pun, bukan berbayar pun. Ya, bukan bayar, bukan nak suruh kau menjoget, tak ada. Kau berbisik dengan Allah Ta'ala. Wa mana tu? Ad-dunya jifatu man talawaha fa huwa kilabun. Berbunuh dunia ini umpama bangkai. Barang siapa yang umpama bangkai, dia umpama anjing, kata Rasulullah. Dah, jangan nak mana dunia ni. Macam mana? Segala nikah yang ada pada diri kita itu adalah dunia. Pakaian dunia, anak isteri dunia, rumah harta semua dunia. Yang dikatakan apa tu? Janganlah dunia ni menjadi penghalang kepada ibadah kau. Itu yang dikata sayang. Itu yang dikata sayang tu. Jangan melihat sesuatu perkara ibadah itu di samping dunia kau. Nak bersedekah kita macam bersedekah nak memilih-milih. Bersedekah ni memilih-milih, men. Allah, kita ni teruk nah perangai kita ni. Tak percaya kan pergi ke Mekah kan. Selagi ada dalam poket tu duit sedekah. Memang kan? Datang tengok orang menyapu, buat menyapu, bagilah 2 rial, 3 rial. Kan cuma kan? Sampai dekat Malaysia, RM1 pun payah nak pergi ke surau. Celaka ambil. Bagilah ke surau tu lebih sikit. Hipokrit lah tu. Kau rasa kau buat kat Mekah tu banyak nak pahala Dia umpama orang semayang lah. Semayang isyak pagi hari, kita dapatlah 50 lah. 50 imbahan pahala lah. Semayang kat Mekah dapat 50. Ingat semayang sini dapat 50. 50,000 dapat kat sini. Sebab kita beranggapan hati kita ni menetapkan sama Mekah ni. Nuang tengoklah tong godang ni. Cuba kita buat ramai-ramai, kita masuk biar tong tu penuh. Sekali pengusi buka, dia sendiri pengsan. Mak banyak tu. Kan Saddam barulah jihad. Bukan dia nak ambil pun duit tu. Kan?
Wallahu alam, jadilah tu. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Ada sikit lah ya, rahmat kita dapat. Ada soalan? Yang tak faham? Kau dah cari satu jalan solution dia. Macam mana pun cuba fikir balik bang. Dia bagi kita kereta, dia bagi kita rezeki, dia dah minta sikit je. Pun kita tak ada cari ruang. Makna bukanlah sekali-sekali selalu bona macam tu. Manjangnya baik macam tu kan zalim kan. Ni rezeki dia bagi ni. Apa yang ada kat kita dia bagi. Lepas tu dia minta sikit je. Apa dah semua. Nak 2 masa 5 minit. Tak dapat kau berdiri, kau duduk. Tak dapat kau duduk, kau. Nampak tak? Tak dapat kau sini. Dalam kereta kau boleh sembahyang. Asal kau mesti apa? Mesti pastikan kau berwuduk. Di antara rukun-rukun sembahyang dan kita kena ngirak kiblat. Ketika kita mula-mula nak sembahyang tu, kita kena ngadap kiblat. Kita ada wuduk ni, kita dah bawa kereta, kita tahu ini kiblat. Allahu Akbar. Jangan sini. Longgangan. Buat nanti bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai habis. Dah selesai. Kita saja mencari alasan nak meninggalkan dia. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Wait. Semayang hormat waktu pun ada, dia adakan jalan semayang hormat waktu ni adalah untuk menyelamatkan kita daripada ni. Sebenarnya hormat waktu tak ada. Tak ada dalam undang-undang Islam hormat waktu tu. Dia khabar dalam khabar terbang. Kita sampai waktu tahu tak kenapa ada hormat waktu dalam semayang? Tahu tak? Daripada kau hormat waktu sembahyang, kau sembahyang betul-betul. Salah kau sembahyang. Hormat waktu dalam sembahyang ketidaktentuan masa. Sebab apa? Kita cross garisan lintang, dia dah ambil 4 jam, 5 jam awal. Yang tu kita tak pasti waktu dia. Boleh. Macam adik saya mari saya bawa pergi umrah, naik kota terbang daripada sini pukul pagi. Sampai ke garisan lintang, dia dah cross tu, dia dah beralih masa 4 jam. Dia ikut waktu tu untuk berbuka puasa. Tak boleh lah. Kan kita puasa 8 jam, dia dah 4 jam dia puasa ya, tak boleh. Jadi kat situ kita boleh buat hormat waktu. Tapi orang lain pandangan dia ya. Bagi saya, daripada saya sembahyang hormat waktu, baik saya sembahyang betul-betul. Ada masalah Mula-mula was-was je. Saya balik daripada Dubai, saya naik kota terbang bersama dengan Syekh Sudais. Dia mentang sejadah depan tu sembahyang jadi imam dalam kota terbang. Imam Masjidil Haram sembahyang ni, kita tak boleh. Itu yang menguatkan saya ya? Wallahu alam. Masih Cik Mat ada soalan? Sebab benda tu kono dengan Cik Mat ni. Buat kereta gulu kili padan muka. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم قل الحق اتباعه وعن الباطل باطلا وانصر حجتنا به يا رسول الله لقد حيلتنا وعنت وتهزنا وعشنا شر بذات الله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.